Okey. Untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan specific heat capacity. Okey. Okey, seperti mana yang kamu tengok fenomena yang berlaku di dalam gambar ini. Okay, ada dua orang lelaki, seorang di dalam laut, seorang lagi di atas pasir, tepi laut lah, tepi pantai. Okey. So di dalam laut, fenomena yang terjadi adalah lelaki ini dia rasa the sea water is cold. Ni waktu siang kamu tengok ada matahari, waktu siang, so waktu sini panas lah. Supposedly panas lah. Okay. So, tetapi kalau lelaki ni bila dia berada di dalam air laut, dia rasa sejuk. Yang lelaki seorang lagi ni, dia berada di atas pasir, dia rasa panas. Okay. So ada dua situasi yang berbeza di mana heat yang sama diberikan kepada laut dan juga kepada pasir. Heat yang sama, heat energy yang sama. Okay. Tetapi yang laut rasa sejuk sedikit, tak adalah rasa sejuk menggigil. Dia rasa sejuk lah. Kalau kamu mandi air laut tengah hari, tak adalah kamu menggigil ke apa. Tapi cumanya bezanya kalau kamu duduk di atas pasir pantai dan juga kamu duduk dekat bahagian dalam laut, air di laut tersebut dia sejuk sedikit nak dibandingkan dengan bila kamu letakkan kaki di atas pasir pantai. Okey, dua situasi yang berbeza. Sebelum tu cikgu nak tanya dulu, pernah dengar tak bayu laut dengan bayu darat ataupun dalam bahasa Inggerisnya land breeze dengan sea breeze? Kamu dah pernah belajar belum sains sebelum ni ke? Tolong respon. Pernah cikgu. Oh, pernah. Pernah cikgu, pernah. Okey, kalau pernah, kita try tanya sikit lah. Kan? Sebab yang kaitan yang berkaitan dengan situasi untuk specific heat capacity yang dalam gambar ni, dia juga adalah berkaitan dengan sea breeze dan juga land breeze. So cikgu nak tanya sikit lah. Cikgu pick seorang Presiden baru masuk ni. Presiden 405, Arif Fahmi. Tolong buka mic je. Arif. Ya, cikgu. Okey, kamu baru masuk kan. Tadi cikgu minta kamu tolong kamu checkkan attendance, tapi kamu lambat masuk. Hafsah dah tolong check. Okey, Arif. Cikgu nak tanya, kamu dah belajar berkaitan dengan sea breeze dengan land breeze. Cuba bagi tahu cikgu, apa benda yang kamu faham tentang sea breeze dengan land breeze? Arif. Sea breeze Ya. Bayu laut dan juga bayu darat. Pernah dengar kan? Pernah. Pernah. Okey. Cuba bagi tahu cikgu, apa yang kamu faham tentang sea breeze dan juga land breeze? Kita tak faham apa. Sea breeze dengan land breeze. Dia pasal tahu ke tak? Warm air dengan cool sea breeze tu dia bertukar. Warm air dengan ikut waktu dia. Okey, contohnya waktu siang. Sea breeze ke land breeze? Waktu siang land dia warmer, lepas tu sea dia cooler. Okey, so sea breeze ke land breeze? Cool sea breeze. Okey, sea breeze. Okey, kalau waktu malam? Land breeze. Land breeze. Kalau waktu malam siapa yang sejuk, siapa yang panas? Land cooler, lepas tu sea warmer. Okey, land cooler, sea warmer. Okey, good. Bagus. Maksudnya Arif ni dia tahulah sedikit berkaitan dengan sea breeze dan juga land breeze. Sea breeze dan juga land breeze. Breeze ni bayu. Bayu ni bermaksud angin yang sejuk. Okey, breeze ni angin yang sejuk So kalau waktu siang waktu dalam fenomena yang berlaku dalam gambar ni, waktu siang, so supposedly sea breeze ke land breeze? Minta respon daripada pelajar-pelajar semua. Waktu siang ni sebenarnya sea breeze ke land breeze dalam gambar ni? Respon? Sea breeze. Okey, sea breeze. Okey, di mana bayu laut yang akan membawakan angin yang sejuk. So, maksudnya angin yang sejuk tu datangnya daripada laut. Sebab itulah kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ni, laut lebih sejuk daripada sand. Okey. Bila datangnya malam pula, okey, dia bukan sea breeze lagi, namanya adalah land breeze disebabkan oleh land lagi sejuk lagi daripada laut. Okey, land lagi sejuk daripada laut, so land akan membawa bayu daripada land pergi ke bahagian
C. Okay. So bagaimanakah fenomena bahagian laut ni tiba dia jadi sejuk, kadang-kadang jadi panas, macam mana boleh sand ni kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk. Kita akan belajar berkaitan dengan specific heat capacity pada hari ini. Okay. So cikgu tak nak sentuh lagi tentang sibling dan land breeze ni sebabkan oleh nanti bawah-bawah lagi nanti kita akan masuk lagi berkaitan dengan sea breeze dan juga land breeze. Okay. So cikgu hanya nak kamu tahu bahawa sea breeze ini bayu laut membawa angin yang sejuk, breeze tu membawa angin yang sejuk, so laut membawa angin yang sejuk. Kalau malam, land breeze, land yang membawa angin yang sejuk. Okay, breeze tu adalah angin yang sejuk. Itu saja dulu untuk kamu tahu. Okay, sekejap lagi barulah kita tahu sebab apa air ni waktu siang dia lebih sejuk lagi daripada sand. Bila malam air ni panas lagi daripada sand. Bila bahagian panas, bila bahagian malam. Okay. So kita tinggalkan bahagian ni, kita pergi kepada bahagian bawah lagi. Okay, kita sentuh tentang heat capacity. Okay, kejap. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan heat capacity? Okay, kamu belajar tentang specific heat capacity. So ada perkataan specific heat capacity. Ada 3 perkataan. So untuk definition yang pertama, kamu akan belajar tentang heat capacity dahulu. Okay, dia beza heat capacity dengan specific heat capacity. Tolong bezakan. Okay, heat capacity dahulu. Kita tengok sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan heat capacity. Heat capacity simbolnya adalah C. Okay, sekejap. Okay, heat capacity simbolnya adalah C. C besar ni. Okay, C capital letter. Of an object is a quantity of heat. Okay, quantity of heat needed. Quantity of heat needed to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius. Okay, so kalau kamu tak faham berkaitan dengan definition bagi ayat, kita tengok pada formula. Okay, heat capacity adalah C is equal to Q over theta. Okay, so C ni adalah heat capacity. Okay, Q ni adalah heat energy. Heat energy. Okay, heat energy. Kalau delta theta ini adalah temperature. Temperature. So kalau soalan tanya what is mean by heat capacity, kamu ingat sahaja formula. Tapi jangan tulis formula. Ingat formula, daripada formula tersebut kamu boleh terjemahkan dari segi ayat. Okay. Kalau kamu tulis formula, heat capacity C is equal to Q over theta. Okay. Q ni apa adalah heat energy. So barulah buat ayat. Heat capacity adalah quantity of heat needed ataupun heat energy needed. Quantity untuk tenaga haba yang diperlukan untuk raise the temperature, meningkatkan temperature of the object by 1 degree Celsius. Maksudnya untuk heat capacity adalah heat energy yang diperlukan untuk meningkatkan temperature untuk sesuatu objek tersebut. Contohnya, katakanlah kamu gunakan periuk. Periuk kita nak gunakan untuk masak. Okey. So bila kita letakkan periuk di atas api, okey. So bila kita bukakan api akan ada heat energy. Heat energy itu datang daripada api. Okey. Heat energy tersebut akan ditransferkan ke bahagian periuk tersebut. So berapa banyak heat energy yang diperlukan untuk periuk tersebut untuk meningkatkan dia punya temperature untuk periuk tersebut. Bila kamu buka api dekat bahagian periuk, periuk tu akan jadi apa? Tolong respon. Bila kamu buka api, periuk tu akan jadi apa? Respon? Jadi panas. Jadi panas kan? Okey, panas. Sebabkan apa? Heat energy daripada api tersebut dia transfer ke bahagian periuk. So temperature untuk periuk tersebut akan berkurang ke meningkat bila kita buka api? Respon? Meningkat. Meningkat. So sebab itulah dia ada kaitan dengan heat capacity, di mana untuk periuk tersebut heat energy yang diperlukan daripada api tersebut untuk meningkatkan temperature bagi periuk tersebut. So untuk periuk kita boleh check dia punya heat capacity dia.
Kamu cek masa, okey. Dalam 5 minit, temperature permulaan untuk periuk tersebut berapa? Bila kita letakkan api, lepas 5 minit berapa temperature untuk periuk tersebut. So kita tahulah ada perbezaan temperature dekat bahagian sini. So heat energy yang disupplykan daripada api tersebut, so berapakah dia punya heat capacity. Okay, capacity untuk haba tersebut, heat capacity. Okay, boleh? So untuk heat capacity, unitnya adalah joule per degree Celsius. Sebabkan apa? Heat energy ni unitnya adalah joule. Okay, unitnya adalah joule untuk ini. Kalau untuk temperature, unitnya adalah degree Celsius. Kita tak guna Kelvin di dalam specific heat capacity. Okay, dalam heat capacity kita akan gunakan degree Celsius. Okay. So kalau kita mudahkan dia punya SI unit dia akan jadi J degree Celsius negative 1. Negative 1 ni sebab degree Celsius ni berada di bahagian bawah. Okey, baik. Teruskan lagi. So heat capacity kamu faham dia berkaitan dengan formula. Daripada formula tersebut kamu boleh olah ayat. Quantity of heat needed for an object to increase the temperature of 1 degree Celsius. Itu adalah maksud untuk heat capacity. Okey. So kamu tengok statement yang bahagian bawah ni. When 100 joule of heat is supplied to the object X dan Y, kalaulah ada dua objek X dan juga Y, ada dua objek. Kedua-dua objek ini diberikan heat energy yang sama, 100 joule diberikan kepada X dan juga Y, objek X dan Y. Sebelum tu cikgu nak tanya, 100 joule ni kalau dalam formula dia adalah yang mana satu? C ke, Q ke, theta? Q. Dia adalah Q. Okay, heat energy dia adalah Q. Okay, 100 joule ni diberikan kepada dua objek. Okay. Seterusnya objek X experience a rise of temperature of 1 degree Celsius. Bila kita bagi 100 joule ni, X ni daripada 0 degree Celsius, contohnya lah, kosong lah. Dia naik kepada 1 degree Celsius. Bila kita transferkan 100 joule untuk heat energy. Tapi bagi Y, kalau kamu tengok, objek tersebut dia naik secara 2 degree Celsius. Bermaksud daripada 0 degree Celsius, dia naik kepada 2 degree Celsius. Sekarang ni cikgu nak tanya, antara X dengan Y, mana lebih banyak temperature dia naik bila kita masukkan 100 joule untuk heat energy? Asma? Y. Y lagi cepat naik temperature. Okay, Y lagi cepat naik temperature. What are the respective heat capacity of object X dan juga Y? So, untuk heat capacity mana yang lebih bagus? Untuk X ataupun Y, sekiranya kalau X kita kenakan heat energy, dia naik 1 degree Celsius. Kalau Y, kita bagikan 100 joule, dia naik lagi banyak temperature dia, 2 degree Celsius. Okay, kita tengok sama-sama. So, formula untuk heat capacity adalah Q over theta. Okay, Q tadi 100 joule, masukkan 1 joule, bahagi dengan 1. So, kita akan dapat untuk X, heat capacity-nya adalah 100. Okay. Kalau untuk Y, kita masukkan Q over theta juga. Q-nya adalah 100 joule. Bahagi dengan temperature tadi, perbezaan temperature-nya adalah 2 degree Celsius. 100 bahagi 2, 50. So, soalan cikgu, heat capacity mana yang lebih tinggi antara X dan juga Y? Tolong respon. X. Okay, X lebih tinggi daripada Y. Okay, X lebih tinggi daripada Y. Ini menunjukkan bahawa, cikgu bagi contoh katakanlah plastik, ini plastik dengan satu lagi metal. Plastik, metal. Kita kenakan heat kepada kedua-duanya. Sebanyak 100 joule. Sama kan? Atas 100 joule, bawah 100 joule. Okay, kenakan heat kepada kedua-duanya. Soalan cikgu, mana yang lebih cepat panas? Antara dua-dua ni, plastik dengan metal? Plastik.
Mana yang lebih cepat panas? Ya ke plastik? Metal. Tak, Metal. Okey. Metal, Yang metal, lebih metal, cepat metal. panas adalah metal. Bermaksud katakanlah kalau temperature permulaan kedua-duanya adalah 30 degree Celsius. Temperature permulaan 30 degree Celsius. Bila kita panaskan, yang ini dia akan transform menjadi kalau plastik dia kurang sikit panas, katakanlah dia naik secara 1 degree Celsius dia akan jadi 31. Tapi kalau metal, kemungkinan dia akan naik 32, lagi cepat dia naik. Okay. So di antara metal dan juga plastik, soalan cikgu, yang manakah heat capacity yang lebih antara plastik dengan metal? Respon? Plastik. Heat capacity yang lebih. Yang mana? Plastik. Ya, betul, plastik. Bermaksud bahawa sesuatu benda yang dia lambat untuk panas, katakanlah contohnya antara minyak dan juga air. Contohnya minyak dan juga air. Kamu panaskan kedua-duanya. Okey, minyak dia cepat panas, air dia lambat panas. So yang lambat panas ni heat capacity dia lebih tinggi daripada yang cepat panas. Boleh faham? Okey, yang lambat panas heat capacity dia lebih tinggi. Sama juga macam ni. Plastik ni dia lambat panas 30 degree Celsius, dia naik satu temperature je bila kita kenakan 100 degree Celsius. Tapi kalau metal bila kita kena 100 joule, so daripada 30 dia jadi 32. Dia naik 2 degree Celsius, lebih tinggi lagi daripada plastik. Okey? Bermaksud bahawa plastik ni heat capacity dia lebih tinggi. Kalau temperature dia Cikgu. ya. Ni kan dia kan kan heat capacity ni kan cikgu kata quantity of heat needed to rise the temperature kan. Okey, ya. Maksudnya dia jadi macam makin panas kan. Ya, betul. Kalau dia Kedua-duanya makin akan jadi. sejuk dia boleh pakai prinsip yang sama tak? Ya, makin sejuk pun dia akan gunakan prinsip yang sama. Kalau makin sejuk kita release heat ke kita akan absorb heat? Respon? Tahu tak? Maksudnya kalau kamu katakanlah contohnya air, kamu panaskan, so air tersebut jadi panas. Air jadi panas, dia absorb heat ke dia release heat? Respon? Absorb. Okey, absorb. Dia ambil Dia heat absorb. tersebut, dia absorb heat, sebab itulah air tersebut akan jadi panas. Lepas tu air yang dah panas ni kamu letakkan kat luar ataupun kamu letakkan dalam peti ais contohnya. Air tersebut akan jadi sejuk ke ataupun makin lagi panas? Sejuk. Sejuk. Betul. Bila dia sejuk, daripada air panas tersebut jadi sejuk disebabkan oleh dia release ke dia absorb heat? Release. Okey. So daripada heat capacity ni dia boleh jadi berkaitan dengan dia absorb ataupun dia release untuk heat tersebut. Maksudnya bila dia cooling pun kita boleh gunakan prinsip heat capacity. Okey, bila kita sejukkan. Sebabkan itu, cikgu bagi contoh tadi minyak dan juga air. Minyak dan juga air kita panaskan kedua-duanya. Cikgu kata tadi yang mana yang cepat panas? Respon? Minyak dan juga air? Minyak. Kalau minyak cepat panas, heat capacity untuk minyak macam mana? Tinggi ke rendah? Kalau minyak cepat panas. Rendah. Capacity untuk minyak rendah. Okey, betul. Heat capacity untuk minyak dia rendah. So dia cepat naik untuk temperature dia. Okey, boleh? Cikgu. Ya. No. Kalau macam maksudnya contohlah minyak tu dia naik kan dia kata 100 joule kan. Contohlah yang air tu dia naik 1 degree Celsius, manakala minyak tu dia naik 2 degree Celsius. Okey. Kalau disejukkan, maksudnya dia sama juga ke macam kalau disejukkan air tu dia jadi negatif 1 degree Celsius, manakala yang minyak tu negatif 2 degree Celsius. Ya, itu yang cikgu nak terangkan ni. Kejap. Okey. So minyak dan juga air tadi, bila kita panaskan, minyak lebih cepat panas daripada air. Okey, lepas kita dah panaskan. Sekarang ni bila kita dah panaskan, kita nak sejukkan. Kita biarkan kedua-dua, minyak dan juga air. Okey, sekarang cikgu nak tanya, antara minyak dan juga air, bila kita sejukkan, mana yang lebih cepat sejuk? Tolong respon. Mana yang lebih cepat dia drop temperature? Minyak jugalah kan? Ya, betul. Minyak juga. Maksudnya minyak ni,
heat capacity dia rendah. Bila heat capacity dia rendah, dia akan menyebabkan temperature dia cepat naik. Bila kita sejuk kan, dia cepat turun. Nak dibandingkan dengan air yang mempunyai heat capacity yang tinggi, yang bila kita panaskan, dia lambat untuk panas. Bila kita nak sejukkan, dia lambat untuk sejuk. So, kalau cikgu dah bagi kamu contoh yang macam tu, maksudnya kamu dah boleh sentuh tentang sea breeze dengan land breeze. Nah, ini situasi yang ini. Antara air dengan pasir, mana heat capacity yang tinggi? Kamu agak-agak lah, yang mana satu? Antara air laut dan juga pasir. Pasir. Oh, pasir, air laut. Tak tahu jugalah tu. Okey, heat capacity untuk air laut adalah lebih tinggi nak dibandingkan dengan heat capacity untuk pasir. Dia rendah. Okey. Okey, heat capacity untuk air lebih tinggi daripada heat capacity untuk pasir. So bila air lebih tinggi bermaksud bila kita panaskan air, dia cepat panas ke lambat panas? Respon? Lambat panas. Sebab itulah ni waktu siang kan. Ni matahari ni, ada matahari. So kalau ada matahari maksudnya weather dia panas. Kenapa air sejuk? Sebab air lambat sejuk, lambat panas. lambat panas. Nak dibandingkan dengan sand ni sebab ada matahari, so sand ni bila kena kepada heat, so dia akan cepat naik temperature dia. Temperature dia cepat naik. Kalau untuk water, dia lambat naik temperature dia. Okay. So air, dia lambat panas, dia lambat sejuk. Kalau untuk sand, dia cepat panas, dia cepat sejuk. Faham atau tak? Semua? Faham tak? Faham. So, heat capacity ni, kalau kamu nak trace satu benda, contohnya kalau bahan-bahan untuk memasak, contohnya pot ataupun periuk yang kamu gunakan. Kan je tanya, kalau periuk heat capacity dia rendah ataupun tinggi kalau kamu nak guna? Supposedly bahan tersebut dia mesti heat capacity yang rendah ataupun heat capacity yang tinggi? Respon? Rendah. Heat capacity yang rendah. Sebab Dia nak cepat masak. Panas je betul, nak cepat masak, nak cepat panas je betul, bagus. Dia nak cepat masak, nak cepat panas. Okey. Sebab itulah kita kena gunakan pot yang di mana dia heat capacity yang rendah. Okey. Contoh kalau untuk heat capacity yang tinggi, kalau contohnya kamu tak pakai kereta kan, dalam kereta kita buka enjin, okey, enjin tersebut dia panas. So apa benda yang akan menyejukkan enjin tersebut? Siapa tahu? Bahagian kereta, kalau enjin kan panas kan, supposedly enjin kamu akan berasak-rasak lah kalau ni. Udara, kalau nak sejukkan enjin, bukan udara, ada satu benda tersebut. Kita pakai apa? Siapa respon tadi? Apa dia? Minyak? Bukan. Yang kipas tu. Tak. Ada seorang sebut tadi. Amirul lah. Amirul sebut apa? Cooling fan. Coolant. Ya, betul. Kita pakai coolant. Cecair kita pakai coolant. Okey, coolant ini adalah dia mempunyai heat capacity yang tinggi. Bermaksud kalau heat capacity yang tinggi, bila kita start enjin panas. Bila kita letak coolant, bahagian panas tersebut akan meresap masuk ke dalam bahagian coolant. So coolant dia lambat panas ke cepat panas? Respon? Kalau heat capacity tinggi? Lambat panas, ya betul. Dia lambat panas. So dia akan menyebabkan heat energy daripada enjin tersebut dia dapat serap masuk ke bahagian dalam coolant. So enjin tersebut tidaklah terlalu panas sampailah boleh berasak punya enjin. Okey. So itu function dia untuk bahagian coolant, di mana dia mempunyai heat capacity yang tinggi. Okey. Baik. So itu ada berkaitan dengan heat capacity. Baik, okey. Ini adalah contoh-contoh apa benda cikgu cakap tadi pun ada kena-mengena jugalah. Okay, so contoh daily situation involving heat capacity. After being left to cool for some time, the
in a large bowl is hotter compared to the same soup in the small bowl. Okay. So kalau untuk large bowl tersebut, kejap. Apabila dibiarkan dalam certain masa, soup dekat bahagian large bowl ini hotter compared to the same bowl in the small. So bahagian yang kecil ini dia lebih cepat sejuk nak dibandingkan dengan bahagian yang besar. Disebabkan oleh soup tersebut dia liquid kan. Selalu ada water ke bahagian dalam tu. So water heat capacity dia lebih tinggi. Okay. So disebabkan water yang terlalu banyak di dalam bowl yang besar ini, dia lambat untuk sejuk balik nak dibandingkan dengan bowl yang kecil. Okay. Kalau untuk bahagian dalam kereta, the dashboard of car has a lower heat capacity. Dashboard dia lower heat capacity. Kalau lower heat capacity bermaksud dia cepat panas ke lambat panas? Respon untuk dashboard? Cepat panas. Okay. Dia cepat panas Compared to the cushion, absorption of heat energy from the sun causes the dashboard to experience a higher rise of temperature compared to the cushion. Sebab tu kamu masuk kereta, dashboard, pegang cushion. Mana yang lebih cepat, bukan lebih cepat, maksudnya mana yang lebih panas lagi bila kamu masuk kereta waktu tengah hari? Antara dashboard dengan cushion. Respon? Dashboard. Okay, sebab dashboard mempunyai heat capacity yang rendah. Cushion mempunyai heat capacity yang Tinggi. Okay, good. Okay, seterusnya, at noon there is a significant difference in the temperature between the cement, cork and the grass dan juga cement. Okay, so bila bahagian petang, okay, temperature antara kedua-duanya berbeza antara grass dan juga cork. Yang mana yang lebih panas? Contohnya cork dan juga grass. Cork lebih panas sebab Dia punya heat capacity rendah. Kalau grass heat capacity tinggi. Bila malam, mana yang lebih sejuk antara dua ni? Cork. Good. Sebab apa cork lebih sejuk? Sebabkan oleh dia lebih dia lebih banyak hilang heat. Okay, dia lebih banyak hilang heat, so dia cepat untuk sejuk. Heat capacity yang rendah, dia akan menyebabkan dia cepat sejuk, dia cepat panas. Kalau heat capacity yang tinggi, dia akan menyebabkan dia lambat sejuk, dia lambat panas. Okay. Baik, seterusnya kita tadi dah sentuh tentang heat capacity. Okay. Seterusnya kita akan masuk untuk specific heat capacity. Okay. So cikgu dah bagi tahu tadi ada beza antara heat capacity, ada beza untuk specific heat capacity. Okay. So kita pergi kepada formula terus. Sebab daripada formula ni kamu tahu apa maksud untuk specific heat capacity. Okay, specific heat capacity ya. Kalau heat capacity tadi C capital letter, C besar. Okay, heat capacity. Cikgu ringkaskan HC je lah, heat capacity. Tapi kalau untuk specific heat capacity, C kecil, okay, bukan C besar, C kecil is equal to Q over M delta theta. Dia lebih kurang sama je dengan formula heat capacity. Cuma bila kita tambah spesifik, apa yang ditambah dalam formula ni? Tolong respon. Mass, ya betul. So apa yang membezakan antara spesifik dengan heat capacity yang biasa adalah mass. Mass sahaja yang beza ni. So kalau soalan tanya what is mean by specific heat capacity, dalam kamu punya ayat tersebut kamu perlu tambahkan mass lah. Kamu tengoklah ayat ni the substance of quantity of heat needed, sama juga. Heat needed ni berkaitan dengan heat energy. Okay, Q ni heat energy. Okay, heat needed okay, heat energy to raise, untuk meningkatkan temperature, sama je ayat macam tadi, untuk meningkatkan temperature of 1 kilogram. Yang ini yang kita akan tambah. Okay, untuk mass so satu bahan tersebut ada mass dia, so kita akan tambah dalam ayat tersebut of 1 kilogram of mass of the substance by 1 degree Celsius. So 1 degree Celsius ni berkaitan dengan temperature ni. Okay. So quantity of heat needed Q, 1 kilogram of masses
mass by 1 degree Celsius itu adalah theta. So beza antara specific dan juga heat capacity hanyalah mass sahaja. So bila berkaitan dengan mass, masuk ke bahagian unit dia, so dia akan jadi J joule, kg negative 1, C degree Celsius negative 1. Okay, so Q ni adalah joule, mass adalah kilogram, theta ni adalah degree Celsius. So sebab itulah jadi J kg negative 1, C negative 1. Okay, sebab dia berada di bahagian bawah. Ataupun J kg negative 1, K negative 1. K ni kita gunakan Kelvin lah. Okay. Tengok pada soalan. Kalau digunakan Kelvin, maksudnya last kali unit dia akan jadi Kelvin lah. Tapi supposedly kalau untuk heat capacity selalunya kita akan gunakan degree Celsius. Okay. So ini formula untuk specific heat capacity. Tolong bezakan dengan heat capacity biasa. Okay. Okay. For example, the specific heat capacity of the metal aluminium is 900 joule kilogram negative 1 degree Celsius negative 1. That means 1 kilogram of aluminium requires 900 joule of heat to raise the temperature by 1 degree Celsius. Bermaksud kalau dalam statement untuk specific heat capacity, katakanlah heat capacity untuk aluminium adalah 900 joule kg negative 1 degree Celsius negative 1. Okay, so ini specific heat capacity untuk aluminium tersebut. Okay, C kecil. Okay, so apa yang kita boleh terjemahkan untuk amount bagi specific heat capacity ni adalah 900 joule ataupun 900 heat yang diperlukan dalam 1 kilogram 1 kilogram untuk aluminium tersebut untuk meningkatkan temperature dia by 1 degree Celsius. So ini adalah maksud bagi statement specific heat capacity. Okay, di mana dia ada kaitan dengan energy, heat energy, dia ada kaitan dengan mass, dia ada kaitan dengan degree Celsius yang membawa kepada unit ini J kg negative 1 degree Celsius negative 1. Faham ke tak? Okey ke tak? Okey. Faham Okay. Baik. Masa kita tinggal 1 minit lagi. Cikgu keluarkan kamu dahulu, lepas tu kamu masuk boleh? Boleh? Boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh, Boleh cikgu. Cikgu keluarkan sekejap. Okay, kejap lagi masuk boleh